sebelum nak solat berurusan jual beli dengan baik. Mestilah kita beli barang-barang untuk solat itu dengan cara yang halal dan baik, barakah. Baik, selepas berfikir solat itu, dan solat juga mengajar kita tentang apa dia kehidupan ini. Dalam solat mengajar kita tentang infak. Berapa ramai yang dalam solat kita berdoa dan kita infakkan doa itu bukan hanya untuk kita, kepada muslimin dan muslimat semua. Sebab itu dalam doa kita digalakkan bukan baca dengan aku, tetapi digalakkan baca dengan kami. Bila kami, kita doakan sekalian makhluk yang ada. Itu dia. Ya. Dan sebab itu dalam solat, dalam surah yang ke-20, surah apa? Surah tu 2 ayat je mulanya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Baca sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 apa? Innani anallah fa'budni. Innani anallah. Betul? Tu tengok balik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Betul? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Maka tiada Tuhan selain aku. benar. Maka sembahlah Aku dan kepada aku. laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Benar. Allah bagi direct ni. Aku ni Allah. Allah cakap, aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah kepada aku. Untuk fa'budni wa aqimis solat, dan dirikanlah solat li zikri, untuk mengingati aku. Jadi Allah suruh kita ingat Allah. Allah suruh kita dirikan solat untuk kita jaga diri kita, solusi kehidupan kita. Dan bila kita dapat buat solusi kehidupan ini, semua anak-anak baba, inilah bekalan kita. Sebab itu para asatizah, para wali Allah, bila bapak dia nak mati, bapak dia jarang-jaranglah tanya, nak, ya bunayya, wahai anak-anakku. Para ulama tanya, wahai anak-anakku. Dia tak tanya pun, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau nak makan selepas ni anak-anakku. Dia tak tanya. Tetapi para wali Allah, para abid sebelum kita, mereka sangat-sangat risau sebelum nak mati ni. Mereka akan tanya, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kau nak sembah selepas ni, selepas aku tak ada. Itu mereka risau. Itu juga yang baba risau. Wahai anak-anak baba, selepas baba mati nanti, satu hari baba akan mati, Umi akan mati, semua orang-orang tua akan mati, semua ustaz-ustaz, guru-guru akan mati. Dan ketika itu kami semua akan risau, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak sembah selepas ini. Kalau semalam makcik kata dia dah seronok, dah tengok dah cerita-cerita Korea, dah 30 episod, 50 episod cerita Korea dia tengok. Bapa tanya balik, oh seronok tu, menarik cerita-cerita tu kan. Dan bapa tanya satu je, berapa banyak dah episod-episod juzuk Quran, surah-surah Quran yang kita dah baca dan kita tadabbur betul. Sukar nak dijawab, betul? Betul. Dan itulah yang merisaukan kami semua. Para ibu dan bapa risaukan benda ni. Kita seronok. Masa yang dia ada 14 hari kuarantin ni sekarang ni pun seronok. Dan berapa kerap kita mengisi masa-masa kosong ini dengan mengingati Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah yang baba risau. Bila baba nak mati nanti, baba risau itu. Sebab apa anak-anak baba risau itu? Yang pertama, ini adalah peninggalan Nabi SAW. Nabi tinggalkan kita dalam surah Yasin ayat ketiga, surah yang ke-36. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau, hai Muhammad, diutuskan sebagai Rasul. Sebagai Rasul tu apa? Penyebar dakwah, penyampai risalah. Memang Rasulullah sebagai penyampai risalah. Tetapi bila
Rasulullah tak ada, Rasulullah dah wafat, siapa yang menyambung kerja Nabi? Para sahabat Nabi, betul? Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi yang utama. Kemudian para tabi' dan tabi'in. Sampailah sekarang ni para tabi' dan tabi'in dan sahabat Nabi dah tak ada. Yang ada siapa? Kita. Angkat tangan kanan. Tunjuk pada dia, sebut saya. Sekarang ni tinggal siapa? Saya. So saya inilah yang bertanggungjawab meneruskan wasilah perjalanan Nabi ini, menyampaikan dakwah kepada orang lain. Berapa kerap kita bercerita, menyampaikan dakwah, menyampaikan benda-benda yang baik kepada orang luar. Mana? Tak mampu nak cakap sebabnya kami tak mampu nak cakap seperti ustaz-ustaz yang lain. Benar. Nabi berdakwah banyak bercakap ke banyak bertindak? Kami bertindak dengan apa? 3A. Ingat? 3A. Yang pertama, Nabi cerminkan agama Islam itu sebaik-baiknya. Bagaimana mencerminkan agama Islam itu sebaik-baiknya? Ialah yang pertama, agama Islam yang sebaiknya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak ada yang lebih atas melainkan Islam. Islam itu sentiasa yang tertinggi. Tidak ada yang paling tinggi melainkan Islam. Dan yang kedua, bila Nabi dah bawa agama Islam, Nabi cerminkan adab yang sangat baik. Yang kedua ialah adab. Adab yang sangat baik. Bagaimana kita duduk dalam majlis ilmu yang sangat baik. Bagaimana kita makan dengan sangat baik. Bagaimana bercakap dengan sangat baik. Bagaimana kita belajar dengan sangat baik. Itu semua adalah cerminan kepada adab. Dan bila adab kita sangat baik, maka akan lahirlah satu khuluq, akhlak, keindahan akhlak, yang sangat baik seperti Nabi Muhammad SAW buat kepada sahabat-sahabat. Bila nampak dia sahabat-sahabat Nabi datang, orang tahu, oh itu orang Muhammad. Bagaimana orang tahu itu orang Muhammad? Sebab Nabi membina asas yang sangat baik. Baik, 3 ni. Ini solusi hidup kita. Jadi Bapa ulang semula. Solat itu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dapat diperturunkan untuk semua pengikut-pengikutnya, termasuk kita. Jadi jagalah solat itu dengan baik. Solidkan dia sangat-sangat. Jaga dia, sebab bila Allah bagi direct, mesti ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa hebatnya. Risau macam mana pun solat. Senang macam mana pun solat. Sakit macam mana pun solat. Apa saja minta dengan Allah dalam solat kita. Sebab dalam solat kita membaca apa? Tak lain tak bukan semuanya baca zikir dan Quran. Sebab tu Quran itu pun komunikasi kita dengan Allah. Allah ajar kita tentang komunikasi. Allah ajar kita tutur bahasa yang baik-baik. Dan yang ketiga, Allah suruh kita infak selalu. Allah suruh kita infak selalu. So bila kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah, ialah Quran itu ialah komunikasi. Komunikasi. Solat itu ialah tentang kehidupan, berfikir. Dan infak itu berkaitan dengan legasi, meneruskan legasi kita. Bila dikombinkan KBL ialah kebal. Sebut sama. Kebal. K ialah apa? Komunikasi. L legasi. K komunikasi dengan apa? Quran. B berfikir dengan apa? Otak. Otak melalui kaedah solat. L tinggalkan legasi dengan apa? Dakwah dengan cara infak. Jadi jaga solat. Allah turunkan peristiwa Isra Mi'raj bukan suka-suka, bukan sebab suka-suka, tetapi Allah bagi solat ini dengan apa? Dengan cara kita bertindak. Sebab itu kalimah solat ini dalam Quran Allah sebut ulang kali 99 kali. Kalimah solat ini Allah sebut dalam Quran 99 kali. Berapa kali? 99 kali. Dan daripada 99 ni dipecahkan pada 4 kuadran. 4 kuadran ni apa? Iaitu yang pertama namanya solat. Solawat dan solat. Tentang solat dan keberkatan. Allah sebut 83 kali dalam Quran.
83 kali dalam Quran. Kemudian solat, tentang solat 12 kali dalam Quran. Musalli, iaitu musallin, orang-orang yang kerjakan solat sebanyak berapa? 3 kali dalam Quran. Dan yang ketiga, musalla. Okey, tempat solat 1 kali Allah sebut dalam surah yang kedua pada ayat yang ke-125. Jadi 99 kali Allah sebut tentang solat. Sangat-sangat memberi makna yang sangat besar. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Kita akan bicara pula tentang apa? Tentang bagaimana solat merawat emosi dan minda kita daripada stres. Ya, mudah-mudahan Allah bagi keizinan, Allah bagi kerahmatan kepada kita untuk kita bertemu lagi pada sesi dan keluaran yang akan datang. Bertemu saya bicara babala dalam sesi Rahsia Hidup Menawan. Segalanya untuk anda. Bismillah. Let's go. Bismillah. Let's go. Segalanya kerana Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.